Assalamualaikum kepada semua ya. Right. So topik hari ini adalah stres. Saya juga masukkan sekali dengan kemurungan ya. Saya akan explain apa kaitan kemurungan dan stres. Okay? Alright. Okay. So sebelum kita mulakan topik kita stres, ini adalah sedikit fakta ya, statistik negara kita pada hari ini ya, pada masa sekarang. So di mana kita perasan ramai yang masih yang menghadapi masalah kesihatan mental ya, kesihatan berkaitan dengan minda. Okey. So di mana kita dekat Kuala Lumpur ni tinggi, sangat tinggi. Duduk kat Semenanjung, ada kat Selangor, Kuala Lumpur tinggi. 39.8%, Sabah 42.9%, Kelantan 36%. Kalau kita tengok lelaki dan perempuan lebih banyak stres dia, masalah kesihatan mental dia berbandingkan dengan lelaki. Kalau tengok dalam kaum, of course kalau kat Bumiputera memang lagi tinggi lah, okay? Sebab majoriti. Tapi kalau perasan memang tinggi ya, agak tinggi. Dan fakta lain kalau kita tengok terendah okay, fakta yang terendah yang mempunyai masalah mental adalah Perak, Pulau Pinang dan Putrajaya. Okay, ni tak kisahlah orang tu single ke, jawatan awam ke, swasta ke, sebenarnya ramai antara mereka mempunyai masalah kesihatan mental. So total kita punya cases di Malaysia, kita anggarkan hampir 30% rakyat kita sebenarnya ada apa-apa masalah pada kesihatan mental. Okey, doktor cakap mental ni apa? Mental ni minda ya. Bila cakap pasal kesihatan mental, dia stres, murung, okey, rasa emosi tertekan, itu semua maksud dia kesihatan mental ya. Kesihatan mental bukan fizikal, demam, sakit dan sebagainya, okey. Ini yang terbaru ya pada tahun 2021 ya. Okey, kita dipahamkan hampir 120,000 panggilan diterima semenjak Mac tahun lepas, semenjak kita PKP. Okey, sampailah Mei baru-baru ni sebanyak 120,000 panggilan pasal isu kesihatan mental. Dan kat sini kebanyakannya melibatkan sokongan emosi, counselling sebab dia ada stres, acute stress okey, keresahan, kemurungan, penderaan dan tingkah laku bunuh diri. Ini adalah rakyat Malaysia. Okey, ramai ya. Dan kenapa punca dia adalah sebab hilang pekerjaan, tiada sumber pendapatan, konflik keluarga, masalah hubungan interpersonal masuk dalam keluarga dan diri sendiri stigma dan juga kurang akses kepada perkhidmatan bantuan. Okey, dan kita juga mengatakan daripada Januari tahun lepas saja lebih kurang 1,000 kes cuba bunuh diri. Tahun ni pun sama, 1,700 kes untuk bunuh diri sejak bulan Julai ni daripada Januari sampai Julai ni. So sejak COVID ni memang kita punya kes bunuh diri meningkat. Hampir 2 orang try untuk bunuh diri setiap hari direport di Malaysia hari ini. Okey, ini keadaannya lah pada hari ini. Jadi kita nak cerita sikit lah, okey, apakah kesihatan mental yang sangat popular di kalangan kita, okey, di mana stres. Stres ni. So stres ni boleh berlaku pada sesiapa sahaja, tak kisah usia okey, muda, tua dan sebagainya. So stres itu adalah satu tindak balas emosi, fizikal dan mental akibat perubahan yang berlaku dalam kehidupan harian kita. Okey, kehidupan harian kita. So stres ni boleh rangkumi beban, tekanan, kebimbangan, keletihan. Kita letih, tak cukup tidur, jaga anak, kita kerja online, lepas tu sibuk dengan anak punya kelas tuition, dengan cucu nak jaga, kerja rumah nak buat. Semuanya adalah keletihan. Letih sebenarnya kita ni. Okey, konflik bila duduk sekarang ni dalam PKP, semua duduk rumah. Dulu at least tengah hari kita kat tempat office. Bila balik baru gaduh, ni tak, sekarang duduk rumah sepanjang hari pula berbebel ke, gaduh ke, ada je benda yang tak kena ke kan, konflik. Panik, okay, bila kita sekarang dengan macam-macam kan kita dengar, kita jadi panik, jiran sebelah pembirus datang panik dah. Okay, orang batuk sikit panik dah. Okay, kemurungan adalah biasanya apabila stres tu sangat berpanjangan, kita akan murung. Kita akan cerita lebih sikit dan tidak bermaya Okay, so stres ni ada banyak dia punya dia punya kumpulan jenis dia, nanti saya akan bincang lebih. Ada yang jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Okey, dan stres ni jangka masa pendek adalah tindak balas spontan tubuh bila menghadapi satu situasi cabaran mencabar atau bahaya dan menakutkan. Itu sebenarnya stres ni sebenarnya satu benda yang normal.
Kalau kita ada benda berlaku, kita akan bertindak balas dengan stres. Alamak, pinggan jatuh. Alamak, anak sakit, stres. Okay? Alamak, kerja tak siap, stres. Okay? So benda tu normal. Tapi apabila stres tu kita tak dapat kawal, apabila stres tu dia memburukkan kesihatan kita, maka ia adalah stres yang tidak baik. So stres pun ada baik dan buruk ya. Okay? So tahap stres tu berbeza. Dia ikut orang, dia ikut faktor, tempoh yang dialami dan kedalaman stres tu, dan bagaimana satu individu tu dia terpengaruh dengan stres tu sampai bagaimana dia boleh menandatangani. Ada orang stres tu dia boleh tanda tangan senang. Ada orang susah. Dia ikut individu. Sebab tu ada yang tidak mampu tahan stres sampai dia boleh kemurungan, dan kalau paling last result dia cuba try bunuh diri kerana dia dah tak boleh tahan dengan stres itu. Okay? Dan stres yang panjang biasanya dia mengalami sebab stres tu dah lama, lebih daripada 2 minggu. Okay, stres yang panjang ini yang sebenarnya akan menyebabkan lagi banyak masalah dan lagi banyak benda yang berbahayakan diri itu stres. So bila cakap pasal stres, kita cakap tadi 3 jenis stres. Satu adalah acute. Acute masuk berlaku pada jangka masa yang pendek, berlaku pada waktu itu, dia kecil saja. Okay, benda normal masa tu, kendak masa tu dan hilang macam tu. Itu stres acute episodik stres ni dia datang kerap. Dia sekejap ada, sekejap pergi, sekejap ada, sekejap pergi. Okay, kenapa? Sebab dia tak capai matlamat. Contohnya kan, stres mungkin sebab anak kuat, macam mana stres kita kat rumah, contohnya kita tak ada sumber pendapatan. Bulan ni tak tahu nak jimat tak nak jimat. So mungkin bulan tu je. Tapi disebabkan COVID ni, mungkin bulan depan datang balik. Kita bulan ni kita dah counting, bulan depan datang balik contohnya. Fikir balik pula tu, tapi dah counting, datang balik. Tu episodik. Dia kerap datang kerana tak capai matlamat dia. Okay. Chronic stress pula, dia sangat bahaya dan tidak sihat. Kerana dia berterusan dan dia akan membawa kesihatan fizikal dan psikologi. So stres ni dia macam ni, dia bila datang dia biasanya first otak dulu. Kita berfikir, dah jadi emosi, dia akan start pergi dekat kita punya emosi. Okay, emosi mula kita rasa sedih, marah, celaru, frustration, semua akan datang. Bila benda tu dah mula mengambil alih badan kita mula rasa dengan fizikal. Sakit belakang, sakit kepala, duduk tak seresah kan. Lepas tu berpeluh lah, jantung berdenyut lah, lapar lah, tak lapar lah. Dia mula masuk kepada fizikal kita. Itu yang tiba-tiba berat badan naik, berat badan turun, tidur tak boleh, tidur terlebih. Semua akan berlaku kerana dia mula efek kepada fizikal kita. Ini adalah stres yang kronik kerana bila dia start masuk fizikal, okay, maka kita akan susah untuk kita nak come out sebab fizikal kita ni senang tak bermain bila kita sakit susah Okay. Alright, so isu stres ni dia macam saya cakap awal tadi, dia boleh berlaku pada sesiapa saja, tak kisah lelaki, perempuan, tua, muda sesiapa saja kerana dia ada banyak risiko dia. Kita kena tengok balik dia punya cara hidup dia. Kena tengok balik jika mereka ada personality tertentu seperti orang yang kurang keyakinan diri, jenis yang sentiasa bimbang, okay, ataupun pendam rasa. Kalau orang tanya okey ke? Okey je. Tadi dia cakap macam tu, okey ke? Tak apa, I tak kisah pun. Kan memang dia cakap macam tak kisah, tapi betul ke dia tak kisah? Betul ke tadi kejadian tadi tu dia tak terasa? Dia tak tahu sebab dia cakap macam senyum tak ada apa-apa. Kan, tapi dia jenis yang suka pendam. Contohnya ibu-ibu kat rumah ni. Dia jenis suka pendam. Penat. Apa dia suka pendam? Tak cakap sangat. Saya penat lah, mama nak rehat lah. Tak ada. Kita tetap juga. Kita walaupun dah berumur, kadang-kadang jaga cucu pun tak apalah, jaga je lah cucu. Anak saya bekerja ni. Tapi saya penat ni. Tak nak. Kenapa kita anggap itu adalah tugas kita dan kita tak nak cakap. Okay, kita diam. Ini biasalah. Okay, ramai yang suka buat macam ni. Kadang-kadang trauma. Kematian. Kenangan silam. Zaman COVID ni kita ramai kenalan-kenalan kita sebenarnya mungkin ada yang telah pergi disebabkan COVID atau bukan sebab COVID pun, dan ini mungkin menjadi kita punya sedikit trauma dan ia juga boleh menjadikan kita punya stres. Kadang-kadang masalah di antara keluarga, kewangan pun boleh menjadi satu isu kenapa boleh dapat stres ni. Dan juga dera, emosi, fizikal dan juga keluarga. Yang ni sekarang zaman COVID ni semua duduk dalam rumah, kes dera ni makin-makin ni lah. So dera ni bukan just kena pukul je, kadang-kala perkataan, kadang-kala perbuatan pun kadang-kala boleh
dikategorikan sebagai penderitaan juga okay. Alright, dan tekanan ketagan dan juga tabiat macam tengok telefon, lepas tu keyboard warrior, merokok, okay, ataupun pengambilan dadah dan sebagainya. Okay, alright. So ini macam saya cakap tadi, purata kes bunuh setiap hari makin meningkat Ini terbarulah pada tahun 2021 Okay. Okay. So banyak faktor yang dikenal pasti sejak baru-baru ini adalah punca dia adalah hilang pekerjaan, masalah keluarga. Okay, ini adalah dua sebab kenapa dan berbagai faktor hutang yang menyebabkan faktor terkenal pada sekarang ni sebab pandemik COVID-19. Dan antara kita ramai daripada M40 telah mula menjadi B40 kerana hilang kerja. Mungkin ada antara kita yang jauh dari keluarga dalam raya tak jumpa, rutin sosial tak ada. Dulu uswah boleh kita pergi kan kat sana berjumpa, salam-salaman, berpelukan dan sebagainya. Sekarang kita semua jumpa online sahaja. Okay? Di mana kita boleh rasa kita punya sosial pun dah berkurangan kat situ. Okay? Dan ini pun merupakan salah satu sebab yang kita boleh rasa keseorangan. Okay? Ada antara kita mungkin duduk jauh daripada anak-anak, duduk jauh daripada family, rasa keseorangan. Okay? Dan boleh menyebabkan kita stres. Okay? Tanda-tanda kita cuba tanya diri sendiri. Okay? Mudah marah. Kita akan nampak perubahan pada diri atau perubahan pada rakan ataupun ahli keluarga kita. Mudah marah, sikit-sikit meradang. Rasa letih, lesu, tidur pun rasa macam tak tidur, makan pun rasa letih je lesu. Risau berlebihan. Resah yang teruk boleh nampak resah orang tu berpeluh-peluh. Okay? Perubahan personality yang ketara. Dulu suka senyum, sekarang dia suka marah. Dulu dia hyper, sekarang dia tak hyper, dia pasif. Okay? Dulu orangnya suka menolong, sekarang orangnya suka bersendiri contohnya. So kita boleh nampak personality seseorang itu berubah dengan sangat ketara. Perubahan pada selera makan, makan terlebih, makan kurang. Pun ada orang kadang-kadang stres dia makan lebih. Ada orang stres tak nak makan langsung. Okay? Kurang aktiviti terhadap aktiviti harian. Dulu dia boleh buat macam-macam, sekarang dia mungkin tak buat. Okay, dia rasa tak boleh buat. Okay, berfikir atau bercakap tentang bunuh diri, usually last one. Penyalahgunakan dadah atau alkohol. Ramai orang, kebanyakan B40 yang saya kenal yang saya buat program bersama, kebanyakannya bila dia dah stres, mereka merasakan penggunaan dadah ataupun alkohol ini menjadi macam rakan mereka. Senang untuk mereka lupakan benda yang duniawi ni, sebab dia rasa macam dia tu dah high kan, dia dah terbang kan, dia boleh lupakan seketika dan dia berminat benda tu supaya dia boleh lupakan seketika. Tapi malangnya bila dah salah langkah sekali, dia susah nak keluar balik. Okay, and then mungkin juga tingkah laku agresif di mana dia boleh pukul orang. Okay, masalah tidur, susah tidur, mudah tertidur juga merupakan salah satu tanda-tanda kesihatan mental. Okay, so ini adalah beberapa contoh kita boleh kat sini lihat. Kanak-kanak bawah umur 5 tahun pun ada stres dia sendiri. Macam saya kata bukan saja orang dewasa tapi kanak-kanak pun ada. Anak-anak yang stres sampai tidur, sentiasa demam, muntah, kencing kurang, dapat sawan, cerit-berit, tak nak menyusu, batuk, sukar bernafas, lemah, anak-anak pun dapat. Remaja dan kanak-kanak pun ada. Sekarang dengan semua online-nya, tak jumpa kawan, tak bermain dan sebagainya, mereka pun ada stres mereka juga. Okay? Ibu yang hamil pun ada stres mereka. Okay? Ibu hamil pun ada stres mereka, especially kehamilan yang pertama, ataupun tinggal bersama ataupun tinggal jauh daripada keluarga. Okay? Pun mereka ada dia punya stres kehamilan dia. Lepas melahirkan anak pun ada postnatal kemurungan. Okay, kadang-kadang leluh. Saya pernah jumpa ramai ibu yang tidak ada sokongan ahli keluarga hampir buang anak sampai buang anak, sampai dia tak nak pegang anak tu, dia bagi dia anak itu menyebabkan dia murung. Pun ada, kami terpaksa bagi banyak kaunseling sampai ibu tu menerima anak tu semula. Okay, kerana dia tidak ada sokongan, especially lepas lahirkan anak berpantang sorang-sorang dalam rumah. Jadi dah lah anak pertama tak reti nak menyusu, tak reti, anak menangis tak reti nak buat macam mana. Tidak ada suami kat sebelah, tidak ada mak mertua sebelah, tidak ada ibu kat sebelah. Kadang-kadang mereka boleh dapat kemurungan postnatal. Okay, jadi mereka mula salahkan diri sendiri dan sebagainya. Okay, ada untuk even lepas tu. Okay, so kat sini ada beza stres dan murung ni, di mana stres ni dia boleh diselesaikan mengikut keadaan persekitaran. Kita kena tahu kenapa dia punya, apa masalah dia supaya kita boleh
solve the problem. Okay, dan biasanya dia hanyalah meningkatkan tahap adrenalin, dia menyebabkan orang tu macam excited ataupun orang tu resah. Okay, tapi kalau tahap tekanan yang tinggi itu yang boleh menyebabkan contohnya seseorang itu mengalami lebih teruk seperti sakit jantung, sawan dan sebagainya. Okay, dan jika berpanjangan tidak dirawat, dia akan pergi ke murungan. So murung ni boleh berlaku bertahun-tahun dan dia punya attack tu boleh datang tiba-tiba. Tiba-tiba orang tu boleh datang sebab dia dah stres bertahun-tahun. Tiba-tiba satu hari just pergi murung punya state di mana dia just dia tak nak bercakap dengan sesiapa, dia shut down diri dia dalam bilik, dia tidur, dia tak nak buat apa-apa. Biasanya orang tak nak buat apa-apa. Sampai mereka rasa letih sangat-sangat dan teringin membunuh diri. Okay, ini kemurungan. So kita kalau boleh kita tak nak sampai ke tahap murung. Dah stres, kalau boleh kita nak habiskan stres ni cepat-cepat kita back to normal. Kalau berterusan, dia akan pergi ke murung. Ini yang kita nak. Murung akan pergi ke stage membunuh diri. Okay? Alright. So masalah kesihatan ni, okay, dia tak kena umur, pendidikan, bangsa dan agama. Okay? Dan ia tak dikelihatan. Kita tak nampak Mereka ada kerisauan tapi mereka nampak yakin kadang-kadang. Mereka ada kemurungan tapi masih boleh senyum dan buat lawak. Mereka mungkin ada keinginan untuk bunuh diri tapi masih datang kerja nampak baik-baik je. Sebenarnya yang kita nampak depan kadang-kadang tak mencerminkan situasi di dalaman mereka. Ini yang satu benda pasal mental, sakit, masalah mental sebab kita tak nampak di dalaman. Okay? Alright. Sebagaimana kita nak uruskan benda ni, dia ada dua cara. Uruskan secara individu dan uruskan secara organisasi, bermaksud keliling kita, keluarga kita, komuniti kita. So sebagai individu kita yang kena tahu dulu, apa masalah kita? Saya perasan saya ada masalah, saya ada stres. Kita kena acknowledge, saya kena, macam mana acknowledge bahasa Melayu kita kena, acknowledge Melayu, mengenal pasti. Saya memang ada masalah dan saya ingin keluar daripada masalah tersebut. Okay, dan boleh mendapatkan sokong bantu, okay, untuk diri dan juga masa untuk diri untuk kita reflect balik diri kita. Okay, dan dia tak boleh buat seorang-seorang ni, dia perlukan sokongan. Kalau duduk dengan keluarga, sokongan keluarga. Kalau wanita, isteri, sokongan suami. Suami, sokongan isteri. Ibu, sokongan anak. Anak, sokongan ibu. Kalau macam dalam uswah mungkin, organisasi pun mungkin ada sesiapa yang boleh menjadi pendengar. Kadang-kadang satu individu tu ingin perlukan orang mendengar sahaja. Okay, mendengar. Dan memberi mereka support, counselling. Dan melihat mana kita boleh bantu mereka. Kadang-kadang kita just nak mendengar sahaja. Okay, jadi yang paling penting adalah untuk mengenal pasti tanda awal tu. Okay, kenal pasti faktor dia, memberi sokongan dan mengambil tindakan. Sangat penting bukan saja memberi sokongan tapi ambil tindakan tu sangat penting. Kadang-kadang orang bagi sokongan je tapi ambil tindakan tak ada. Bila tak ada ni, tak habis tak complete. Tak complete Jadi ada beberapa cara untuk tangani stres ni, ada 10B kita panggil, iaitu bertenang, bernafas secara dalam, berkata relax lah. Kalau saya suka cakap sabar. Kalau saya stres dengan kerja ke apa, saya tepuk dada saya, sabar. Okay, saya cakap diri saya sabar, jangan stres. Kita beribadah sebagai orang Islam, kita kata beribadah, doa, okay, sujud, beribadah, insyaAllah mungkin kita tasbih ke apa, jadi kita mungkin boleh tenangkan diri kita. Okay. Berkongsi perasaan dengan seseorang yang kita boleh percaya yang dia boleh bantu kita. Okay, kalau orang putih kata berurut lah, spa lah, ini sebab fizikal bagi, okay, pun boleh, okay. Berehat atau mendengar, so yang ni mungkin boleh kalau kita mungkin nak dengar Quran, ayat bacaan, rehat, okay. Kita perlu rehat. Banyak orang kata, alah bukannya apa-apa pun kat rumah, walaupun suri rumah, perlu berehat. Walaupun kerja hanya memasak, sapu rumah, perlu berehat. Okay, semua orang berhak rehat. Tak kisah siapa pun, tua, muda, anak kecil maupun yang berumur. Okay, beriadah. Kita perlu bergerakkan otot-otot kita kerana ia akan riliskan kita punya stres. Kita punya adrenalin, kita kena beriadah. Sekarang COVID nak beriadah mana doktor? Rumah boleh, naik turun tangga ke, duduk belakang depan bapak saya, depan belakang dia jalan. Okay, satu taman dia pusing kalau malam-malam. Okay, anak kecil kat rumah kami bawa belakang rumah jalan kiri kanan. Beriadah juga. Bersenang kalau boleh. Okay. Kalau tak boleh, tak apa. Dan berfikiran positif. Okay, ini resilient. Kita kena bina kota yang kuat kat sini supaya kita kuat kat minda
So masa PKP ni tak senang, tapi benda yang kita boleh buat macam-macam kat rumah. Okay, wujudkan rutin harian, berkemas, cuci supaya kita sentiasa bergerak. Supaya kita release stres kita. Okay, sentiasa bergerak. Bercakap ke, just WhatsApp kan, bercakap-cakap, tanya khabar, sihat ke, okey ke. Sekarang dengan food bank boleh nak tolong orang ke, mungkin akan mengurangkan beban kita. Okay. Satu lagi cara dia adalah membuat self-care. Self-care bermaksud kita menjaga diri sendiri. Okay, setiap orang ada cara dia. Banyak cara kita nak bagi macam me time. Kita panggil me time untuk diri kita. So ada orang pilih cara fizikal, dia suka tidur. Saya penat, saya nak tidur. Salah saya sepanjang hari online 12 jam, saya punya best adalah minum kopi dan baring sekejap. Berapa minit. Okay, saya rasa seronok, saya rasa macam aktif balik. Okay, ada orang dia nak buat walking lah, nak buat yoga lah. Ada orang mungkin ambil spiritual, bermaksud saya nak solat. Saya nak baca Quran. Mungkin itu cara dia yang menyebabkan diri dia boleh calm down bila dia bertenang dan rasa dia boleh gather balik dia punya semua, dia punya pemikiran yang tengah celaru dan sebagainya. Okay. Social bermaksud mungkin rakan, telefon kawan ke, telefon sesiapa ke, bercakap atau minta tolong atau duduk bersama ahli keluarga, bercakap sesiapa kat rumah. Okay. Ataupun stress management, emosi. Duduk berfikir ke atau membuat give back to community, macam kita buat bantu orang. So kadang-kadang ia boleh memberi kita rasa lega dan seronok di hati. Ini cara dia. Okay. So ada juga cara lain, kita tengok balik apa masalah kita dan kita buat mungkin hobi, mungkin goal baru, ataupun stability, ataupun kita rasa duit yang buat saya stres ni. So mungkin kita nak duduk dan tengok balik kita punya financial management, time, saya kerja 12 jam. Saya perlukan masa untuk saya nak buat boundary. WhatsApp tak boleh lepas pukul 10 contohnya. Kalau itu rasanya the best, yang tu. So dia banyak cara self-care ni. Sebab kita yang sebenarnya decide kita nak buat apa. So, tapi banyak cara Okay. So tuan-tuan puan-puan boleh fikir nanti apa agaknya cara saya. Mungkin dah ada tapi tak perasan dah ada. Okay. Mungkin nak tambah tadi doktor kata ABC. Saya pun nak buat lah. Macam seronok je benda tu. Tak apa, buat. Okay. So tak mengapa untuk kita spend time persendirian untuk 5-10 minit. Tak mengapa untuk kita meminta bantuan. Tak mengapa tak salah kita nak minta bantuan Tak mengapa untuk kita berundur sekejap. Jangan sentiasa diri kita ke depan je. Tak mengapa untuk kita benarkan orang lain buat, kita duduk belakang. Jadi support dia. Tak perlu kita sentiasa yang nak buat tukang buat tu. Okay, tak mengapa untuk kita nak memaafkan diri kita untuk benda-benda yang lepas. Kita salah, kadang-kadang kita fikir benda yang sama, saya dulu macam ni, maafkan diri. Kadang-kadang itu yang menyebabkan kita sentiasa beban. Okay, tak mengapa untuk kita cakap tidak, jangan selalu cakap semua ya, lepas penat. Okay, tak mengapa Okay, tak mengapa untuk kita minta apa yang kita nak, tak mengapa. Okay, jadi kita yang kena jaga kita. Okay, dan kita kena jaga orang keliling kita. Kalau dalam aeroplane selalu kata, oksigen taruh dulu. Kalau apa-apa berlaku, kita tarik oksigen untuk kita dulu. Lepas tu baru bagi ke anak kita, baru bagi kepada orang yang penjagaan kita. Kalau kita tak jaga diri kita tak boleh jaga orang keliling kita. Okay? So kita kena jaga diri kita untuk jaga orang yang kita sayangi. Okay. Okay? Alright. So nak habiskan 2 slide je. Okay. So maka paling penting adalah hapuskan stigma pasal kesihatan mental. Stigma kesihatan mental ni memang tinggi di kalangan orang Asia sebab kita selalu anggap masalah mental ni agenda orang barat ni. Okay, sebagai orang Islam ramai orang kata kalau kita iman kuat tak ada benda ni. Kalau kita solat 5 waktu tak dapat benda-benda ni. Okay, sebab kita walaupun solat 5 waktu masalah sekarang ni dengan tak ada pekerjaan dia ada je. Dia bukan yang kata tak ada, dia hanya tengok orang yang solat 5 waktu garanti di Indonesia tak ada. Okay, jadi ada orang, kita tak tahu kan orang, dugaan Allah ni kita tak tahu bila datang. Okay, dugaan Allah tak tahu bila datang. Jadi mungkin kita mendapat dugaan itu. Okay, mungkin rakan kita mendapat dugaan, especially dengan COVID ni. Jadi kita tak boleh mengatakan ia lemah, satu adalah benda lemah. Kalau kita rasa ada rakan yang perlukan atau diri kita perlukan, kita perlu bantu mereka. Okay? Jadi cara bantu rakan diri kita sendiri juga adalah dengar Menjadi pendengar sahaja sudah cukup.
pendengar. Tak perlu bagi solusi, dengar saja. Bertanya, okey ke? Semua okey ke bertanya, membantu dan juga bantu jika boleh. LAH ya. Dengar, tanya dan bantu. Okay. Jadi kalau ini kalau kita boleh buat hari-hari, Alhamdulillah. Even dalam ahli keluarga kita hari-hari menanyakan okey ke? Nampak dia stres, dia macam murung, okey ke? Nampak dia tak makan, okey ke? Kenapa tak makan tengah hari tadi? Okey, menanyakan soalan itu pun sebenarnya sudah membantu ya. Okey, so kita kena elakkan menghukum, galakkan sokongan dan memberi mereka peluang ya. Sekarang dengan online ni kalau boleh WhatsApp ke, call sekejap ke, checking-checking ke, ini mungkin boleh membantu. Okey, so itu sajalah daripada saya hari ini. Okey, semoga membantu.